Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk bab 6 ya. Okey, bab baru iaitu bab 6, tajuknya ialah asid, base dan garam. Okey. So, bab ini agak panjang. Okey, kenapa? Sebab kalau KBSM dahulu silibus lama, asid, base dan garam ni adalah dua topik yang berbeza ya. Bab asid base dan bab garam. Okey, tapi sekarang ni dia dah combinekan bab ini, sudah jadi panjang sikit. Okay, kenapa dia combine? Sebab ada kaitan ya. Bila asid bertindak balas dengan base ataupun alkali, dia akan menghasilkan garam. Okey. So dia masukkan dalam satu bab, jadi lebih senang untuk kita belajar. Cuma dia agak panjang sikit lah. Okey, so kita tengok dulu overview bagi bab ini. Okey, apa yang awak akan belajar ialah, okey, ada 11 subtopik ya. Okey, ada 11 perkara yang awak akan belajar. Yang pertama, peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Yang kedua ialah awak akan belajar tentang nilai pH. Okey, yang ketiga ialah kekuatan asid dan alkali. Okey, yang keempat, sifat-sifat kimia asid dan alkali. Yang kelima, kepekatan larutan aqueous. Yang keenam, larutan piawai. Okey. Yang ketujuh akan belajar tentang peneutralan. Yang ke-8 kita akan belajar tentang garam, hablo dan kegunaannya dalam kehidupan harian. Okey, yang ke-9 kita akan belajar tentang bagaimana untuk menyediakan garam. Okay, yang ke-10 ialah tindak balas haba ke atas garam. Dan yang ke-11 ialah analisis kualitatif garam. Okey, so ada 11 perkara dan bab ini adalah bab yang sangat penting dalam kimia sebenarnya. Okey, saya ingat boleh baca sendiri. Kita tengok yang seterusnya. Okey, baik, seterusnya kita kena tahu dulu apa maksud asid dan apa maksud base. Okey, so saya percaya awak dah biasa menggunakan asid dan base. Contoh asid biasa awak guna cuka, betul? Okey, kalau alkali kita biasa guna sabun. Kita biasa guna ubat gigi, kan? Okey. So boleh baca yang ni. Kemudian kita terus pergi kepada maksud asid. So apa maksud asid? Okey, so asid ni ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, dia adalah bahan kimia yang mengayon. Mengayon ni maksud dia bercerai. Okey, dia bercerai di dalam air. So mesti ada air lah. Okey, untuk nak jadi asid dia mesti ada air. Okey, mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, so hasil dia ialah ion hidrogen. Contohnya HCl. Okey, iaitu asid hidroklorik. HCl ni bila kita masukkan dalam air, dia akan bercerai kepada ion H+ dan ion Cl-, iaitu ion hidrogen dan ion klorida. Okey, contoh lain HNO3 ialah asid nitrik. Okey, bila dia dilarutkan ke dalam air, okay, sebab tu dia aqueous dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan ion nitrat NO3-. Okey. So bila ada ion H+ larut dalam air menghasilkan ion H+, bahan tersebut dipanggil sebagai asid. Okey. So itu ialah definisi. Baik. So apa pula yang diceritakan dekat bawah ni? Okey. So ini adalah apa sebenarnya yang berlaku semasa perceraian dalam asid. Okey, HCl ni akan bercerai. Bercerai ni maksudnya terputuslah ikatan dia. Asalnya dia adalah molekul ya. Okey, so dia akan bercerai, bertindak balas dengan air H2O. Okey. So, bila dia dah bercerai ni, awak akan dapat H+ lah. So H+ tersebut akan tertarik kepada molekul air. H+ akan tertarik kepada molekul air membentuk ion H3O+, iaitu ion hidroksonium dan Cl-. Ini adalah sebenarnya apa yang berlaku. Okey, pembentukan ion H3O+ ni kita dah belajar dalam bab ikatan datif. Okey, so boleh lihat balik bab ikatan datif. Bagaimana pembentukan ataupun ikatan antara H+ dengan H2O yang membentuk H3O+. Okey, so kita tak cerita banyak tentang ni lah, cuma basically awak kena tahu je lah. Okey, tetapi
kita boleh ringkaskan perceraian ini jadi macam yang ke atas ni lah. Okay, so HCl akan bercerai jadi H plus dan Cl minus. Tapi at the end, H plus ini akan bergabung dengan air membentuk H3O plus. Okay, so yang itu kita tak tulis dalam persamaan pengayonan asid. Okay, yang kita tulis dalam persamaan pengayonan asid yang ini sahaja. Okay, H plus dan Cl minus. Okay, baik. So kita lihat pada modul. Okay, ini modul yang awak akan dapat. Okay, so definisi ada di sini tadi ya, definisi. So salin saja. Okay, contoh. Okay, saya akan beri beberapa contoh asid ya. Okay, contohnya tadi ialah HCl akan mengayon dalam air menghasilkan H plus dan Cl minus. Okay, contoh yang kedua tadi diberi ialah apa tadi? Asid nitrik ya. HNO3. HNO3 akan menghasilkan H plus dan ion nitrat NO3 minus. Okey. Contoh yang ketiga, okey, kita ambil asid sulfurik. Okey, asid sulfurik. Okey, iaitu H2SO4. Ini ialah asid sulfurik. Okey, so dia akan menghasilkan 2 mol H plus. Sebab sini H2 So H2 dia akan menghasilkan 2 mol H plus tambah ion sulfat SO4 2 minus. Okey, contoh yang keempat ialah asid ethanoic. Asid ethanoic is CH3COOH. Okey, asid ethanoic akan menghasilkan H plus. Okey, mana datang H plus ni kat sini H plus yang hujung ni. Okey, H plus dan ion ethanoat CH3COO minus. Okey, CH3COO minus. Ini nama dia ialah ion ethanoat. This one is ion hydrogen. Okey, so ini adalah 4 contoh ya. Baik, kita bergerak kepada alkali pula. Okey. So alkali, kita lihat definisi bagi alkali. Baik. Okey, definisi bagi alkali dia hampir sama je definisi dengan asid tadi, cuma dia adalah bahan kimia yang mengayon dalam air juga ya. So wajib ada air untuk menghasilkan ion hidroksida OH minus. Okey, ini ialah definisi bagi alkali. Kalau asid menghasilkan H plus, kalau alkali menghasilkan OH minus. Okey. So itu ialah definisi bagi alkali. Baik. So dia sama juga contoh yang diberi kat sini. Contohnya ialah gas amonia NH3. Okey, dicampurkan dengan air. So dia akan menghasilkan NH4+. Satu H ini akan bergabung dengan NH3. So dia akan jadi NH4+ tambah OH minus. Ni OH minus ni lah. Okey. H ni akan terikat dengan NH3. So dia akan jadi NH4+. This one. Okey, dan tinggallah OH minus. Okey, kehadiran ion OH minus ni menyebabkan bahan ini dipanggil sebagai alkali. Okey, so persamaan pengayonan dia ialah NH3 tambah H2O menghasilkan NH4+ tambah OH minus. Okey, AK ni maksud dia aqueous, maksudnya dia bercampur dalam air. Okey, kalau air kita panggil dia cecair lah. Baik. So itu adalah contohnya. Okey, kenapa pula tindak balas ini diletakkan anak panah berbalik? Okey, sebab tindak balas ini alkali ini ialah alkali lemah ya. Okey, amonia ni ialah alkali lemah. Apa maksud alkali lemah? Okey, dia akan perceraian ini tidak berlaku sepenuhnya. Maksudnya kalau kita masukkan amonia tu ke dalam air, masih ada lagi sebahagian amonia yang berada dalam keadaan molekul dan sebahagian lagi akan bertukar kepada ion. Okey, maksudnya tidak sepenuhnya mengayon. Okey. So, kita lihat pada modul. Okey, so definisi tadi, salin definisi yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tengok contoh. Okey, contoh yang diberi tadi ialah amonia kan. Okey, so NH3
tambah air, tambah H2O. Okey, yang ni kena tulis air lah. Okey, sebab kita nak tengok mana datang OH minus tadi. Okey, tindak balas berbalik. Okey, so ni anak panah menunjukkan tindak balas berbalik. Okey, maksudnya sebahagiannya masih berada dalam keadaan molekul, sebahagiannya telah bercerai menjadi ion. So dia akan jadi NH4+ tambah OH minus. Okey, contoh yang kedua, kalium hidroksida, KOH. Okey, KOH dia akan bercerai di dalam air menghasilkan ion K+ tambah OH minus. Okay, saya beri contoh yang ketiga iaitu barium hidroksida, BaOH2. Ini ialah formula bagi barium hidroksida. So dia akan menghasilkan ion Ba2+ tambah, okey, 2 okey, sebab OH minus ni ada 2, so dia akan menghasilkan 2 mol ion OH minus. Okey, contoh yang seterusnya, natrium hidroksida, NaOH. Okey, akan bercerai di dalam air menghasilkan ion Na+ dan ion OH minus. Okey, kehadiran ion OH minus ni menyebabkan bahan itu dipanggil sebagai alkali. Okey, saya terlupa tadi. Asid etanoik juga ialah asid lemah. Okey, kalau amonia tadi alkali lemah, asid etanoik ni juga ialah asid lemah. So dia punya anak panah ni sebenarnya anak panah berbalik. Okey, iaitu menunjukkan sebahagian molekul etanoik ini bertukar menjadi ion dan sebahagian lagi masih kekal sebagai molekul. Okey, so itu ialah contoh. Okay, now kita move kepada kebesan asid. Apa itu kebesan asid? Okey, kebesan asid ni merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengion di dalam air. Okey, maksudnya kalau ada satu molekul asid, berapa bilangan ion hidrogen yang dihasilkan? Okey, contohnya HCl ialah asid monoprotik kerana boleh menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. Okey, kita tengok. So kebesan asid ni ada 3 lah, monoprotik, diprotik dan triprotik. Okey, ataupun kalau asid monoprotik juga dikenali sebagai asid monobase. Ya. Asid diprotik juga dikenali sebagai asid duibase. Okey, asid triprotik juga dikenali sebagai asid tribase. Okey, so kita lihat satu persatu. Asid monoprotik maksudnya satu molekul HCl akan bercerai dan menghasilkan satu ion H+. Okey, contoh asid diprotik. Di maksud dia 2. Okey, di 2. Dui pun maksud dia 2. Okey, contohnya asid sulfurik H2SO4. Kalau tengok dalam satu molekul H2SO4 ni ada 2 H. So bila dia mengion, dia akan menghasilkan 2 ion H+. So satu molekul H2SO4 akan mengion kepada 2 molekul H+. Okey. Yang ketiga ialah asid triprotik. Tri maksudnya 3. Okey, so contohnya ialah asid fosforik iaitu H3PO4. Dia boleh menghasilkan, satu molekul H3PO4 ni akan menghasilkan 3 ion H+. Okey, so untuk mengisi modul ini, okey, kat sini awak letak dia punya maksud dan kat bawah ni contoh lah. Okey, so contoh bagi asid monobase ataupun asid monoprotik tadi ialah HCl kan, HCl, HNO3. Okey, kalau tengok kat sini satu molekul HCl ni ada satu je H. Okey, so dia akan mengion kepada satu ion H+ lah. Ini bersama ada satu je. Okey, kalau asid duibase pula contoh je, mesti yang ada 2 H dalam satu molekul asid tersebut. Contohnya H2SO4 iaitu asid sulfurik. Okey, contoh bagi asid tribase ialah asid fosforik iaitu H3PO4. Okey, sekarang kita bergerak kepada peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okey, so untuk sesuatu asid atau alkali tersebut menunjukkan sifat asid dan alkalinya, maka mesti ada air.
Okey, contohnya boleh baca kat sini dia kata kenapa sabun yang dikeluarkan daripada kotak ni tidak berasa licin. Okey, licin ni ialah salah satu sifat fizik bagi alkali kan. Okey. So macam mana nak suruh nak bagi dia rasa licin? Kita tambah air. So bila tambah air barulah dia terasa licin lah. Baik. So kita cuba tengok kepada eksperimen. Okey, eksperimen di sini dia kata mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan. Pernyataan masalah, adakah air diperlukan untuk membolehkan asid menunjukkan sifat keasidan? So hipotesisnya ialah air diperlukan oleh asid untuk menunjukkan sifat keasidan. So apa yang dimanipulasikan kat sini ialah kehadiran air. Bergerak balas ialah perubahan warna pada kertas litmus biru yang dimalarkan ialah jenis asid. So bahan yang digunakan kat sini ialah pepejal asid oksalik, okey, air suling dan kertas litmus biru, kiradas, tabung uji dan rak tabung uji. So cuba kita lihat prosedur dia. Dia kata masukkan satu spatula pepejal asid oksalik. So dalam bentuk pepejal asid oksalik ke dalam sebuah tabung uji dan masukkan sehelai kertas litmus biru yang kering ke dalam tabung uji itu. So agak kalau kita letak kertas litmus biru tu ke atas pepejal asid oksalik tu, adakah dia akan berubah warna? Tak kan? Sebab tak ada air. So dia tidak boleh menunjukkan sifat asid. Maka kertas litmus itu tidak berubah warna. Okay. So kalau kita tulis pemerhatian ini, kertas litmus biru tidak berubah. Warna. Warna kertas litmus biru tidak berubah. Okay. So kita teruskan dengan dia punya prosedur. Perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus biru dan catatkan pemerhatian. Nombor 4, kemudian tambahkan 2 cm padu, air suling dan goncangkan. Okey, so yang kedua, kita tambah air suling, kita goncang-goncang, kemudian kita letakkan kertas litmus biru dan perhatikan perubahan warna. So bila ada air dan asid oksalik tadi larut dalam air, barulah kertas litmus biru tersebut bertukar kepada warna merah jambu. So kalau pemerhatian di sini kita tulis warna kertas litmus biru bertukar kepada merah jambu. Baik. So yang kat sini nanti awak boleh tulis, boleh baca ya. Okey, so sama juga dengan alkali. Nanti awak baca ya. Okey, dia eksperimen yang sama, cuma ditukar bahan daripada asid oksalik tadi ditukar kepada natrium hidroksida. Okey, so mesti guna kertas litmus merah pula lah. So kertas litmus merah akan bertukar kepada biru apabila air dicampurkan ke dalam NaOH. Baik, so kita lihat modul yang seterusnya. Okey, so diberi contoh kat sini ialah dalam asid ya. Okey, peranan air dalam asid. Contohnya HCl ataupun hidrogen klorida dimasukkan ke dalam air. Yang ni pula HCl dimasukkan ke dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik ialah propanon dan metilbenzena. Okey, ini dua contoh pelarut organik yang diberi. Okey, kalau kita lihat di sini, bila HCl ni dimasukkan ke dalam air, HCl tadi akan bercerai ataupun mengion kepada ion Cl- dan H+. So nampak kat sini ada ion H+ dan Cl-. Tetapi bila H+ ini HCl dimasukkan ke dalam pelarut organik, dia tidak mengion. So HCl masih kekal dalam bentuk molekul. Okey, molekul ni mungkin kalau dia berada dalam bentuk gas, so dia adalah gas hidrogen klorida. Okey, jika dia berada dalam keadaan cecair, so dia adalah cecair hidrogen klorida lah. So biasanya HCl ni dalam bentuk gas. Kalau dia molekul, dia dalam bentuk gas. So HCl gas biasanya. Dan kita panggil dia sebagai molekul. Baik. So kita lihat di sini, so HCl akan mengion. Okey? The correct istilah dia ialah mengion. Okey, so HCl akan mengion kepada ion H+. Okey, kepada, kita tulis kat sini ion H+. Ni mengion terdapat ion H+ yang bebas bergerak. So bahan ini dipanggil sebagai asid hidroklorik. Okay, kita lihat yang seterusnya. HCl tidak akan mengion kepada ion H+, dan HCl akan kekal dalam bentuk molekul. Okey, so tidak terdapat ion H+ yang bebas bergerak. Okey, so seterusnya kesan pada kertas litmus biru. So kalau kita letakkan kertas litmus biru dalam bahan ini,
So kertas litmus biru bertukar kepada merah jambu. Okey, tetapi bagi HCl dalam pelarut organik pula, kertas litmus biru tidak berubah warna. Okey, itu jawapan dia. Okey, kita lihat pula tindak balas HCl ataupun asid. Okey, ni dimasukkan asid lah, HCl tadi yang dalam air tadi dicampurkan dengan kuprum karbonat. Okey, kuprum karbonat ditambahkan ke dalam asid hidroklorik. Okey, so apa yang berlaku ialah kalau kita nak tahu apa yang berlaku, kita kena tahu dulu persamaan kimia dia lah, baru kita boleh tahu apa yang berlaku. So kalau kita lihat di sini, HCl bertindak balas dengan CuCO3. Okey, so dia akan menghasilkan, okey, kalau yang ni kita kena tulis tempat lain lah kalau awak nak cari dia punya ni Okey, so HCl tambah CuCO3 ni akan jadi H+, ni akan jadi Cl- kan. Okey, Cu ialah Cu2+. Okey, CO3 CO3 2- dia punya ion dia. Ini kena ingat Ini saya suruh awak hafal kan. So H+ akan bertindak balas dengan bukan salah. Dia kalau ada karbonat, kalau ada karbonat, asalkan bahan itu ada karbonat, so dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dulu. CO2, karbon dioksida. So karbon dioksida ni datang daripada CO3 tadi. So ada tinggal satu lagi O lah. Okey. Tambah Cu ni akan bertindak balas dengan Cl. Okey, Cu ni akan bertindak balas dengan Cl, dia jadi CuCl2. CuCl2. Cu2+ bertindak balas dengan Cl-, dia akan jadi CuCl2 tambah. Okey, so sekarang ada H dengan ada lagi satu O. So dia akan jadi H2O. Okey, kita seimbangkan persamaan dia sekarang ni. CO2 okey ada kat sini lah dalam ni. Okey, Cu ada satu, Cu ada satu, Cl ada dua. Cl ada dua, kat sini ada satu je. So sini kita kena letak dua. Okey, ini nama dia mengimbangkan persamaan. Okey, Cl ada dua. So H ada dua kat sini. H ada dua. Okey, kat sini dah ada dua kan, betul kan? Okey, so O. Okey, lagi satu O daripada sini lah. Okey, so dia punya persamaan dia akan jadi macam ni. Okey, so dia akan menghasilkan CO2 gas. Okey, tambah CuCl. CuCl ni ialah garam ya. CuCl2 dan H2O dan juga air. Ini ialah dia punya persamaan. So apa yang kita boleh perhatikan daripada tindak balas ini ialah kehadiran gas tidak berwarna, iaitu gas karbon dioksida. Kalau macam CuCl2 dengan H2O tu, dia akan bercampur je dalam larutan tu, so kita tak akan nampak. So kalau pemerhatian ni, mestilah apa yang kita nampak. Okey. So kalau apa yang kita nampak kat sini, jawapannya ialah gelembung gas terbebas. Okey, gelembung gas tidak berwarna terbebas yang mengeruhkan air kapur. Okey, so gas yang terbebas tu nanti kita akan sambungkan dengan salur kaca dan masukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur, dan bila air kapur tu bercampur dengan gas yang terbebas tadi, iaitu gas karbon dioksida, air kapur tadi akan menjadi keruh. Okay. Tapi kalau kita nak jawab pemerhatian, kita tak boleh jawab gas karbon dioksida kat sini. Kalau jawab pemerhatian, mesti apa yang kita nampak. So apa yang kita nampak ialah gelembung gas tidak berwarna. Okey, dan gelembung gas tadi bila dialirkan ke dalam air kapur, dia akan mengeruhkan air kapur. So kalau kita buat inference, barulah kita kata gelembung gas yang terhasil ialah gas karbon dioksida. Itu kalau kita buat inference. Okey. So kalau kita tengok yang sini pula, tindak balas dia dengan serbuk zinc. Okey, ditambahkan dengan serbuk zinc. Okey, asid hidroklorik tadi bila ditambahkan dengan serbuk zinc, okey, kita tengok persamaan kimia dia. HCl tambah Zn, okey, bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan KH+ dengan Zn. Ni H+, ni akan jadi Cl-, ni akan jadi Zn2+. So dia akan jadi Zn, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
Cl2, Zn2 plus dengan Cl minus dia akan jadi ZnCl2 tambah, okey, tinggal H je kan. Okey, kita letak H kat sini. H ni tak ada seorang-seorang, dia akan jadi gas hidrogen. Okey, ini dia dalam bentuk aqueous lah. Okey, so HCl tambah zinc menghasilkan ZnCl2 dan gas hidrogen. So yang kita nampak daripada tindak balas ini ialah gas hidrogen yang terbebas. So macam mana nak tulis gas? Okey, so gas tidak berwarna. Sama jugalah gelembung gas. Gelembung gas tidak berwarna. Terbebas yang macam mana nak uji gas hidrogen? Yang menghasilkan bunyi pop. Yang menghasilkan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. Okey. So, kalau kita tengok yang ni pula, okey, HCl yang masih dalam bentuk molekul. Okey, HCl tidak akan mengion kepada ion H+. HCl kalau dalam bentuk molekul tidak terdapat ion H+ yang bebas bergerak. Okey, kertas litmus biru tidak bertukar warna. Pemerhatian apabila CuCO3 ditambah. Okey, bila ditambahkan dengan CuCO3 tiada perubahan jawapan dia. Okey. Pemerhatian apabila serbuk zinc ditambah pun sama juga tiada perubahan. Sebab apa? Sebab tak ada ion H+, tak ada ion Cl-. So dia tidak mengion, so dia tidak akan bertindak balas dengan kuprum karbonat ataupun logam karbonat. Juga dia tidak akan bertindak balas dengan logam. Okey? So itu saja. Selamat menjawab.